Muhammadin fa'ulih wa khatimin lima sabaq nasiril haqqi bihaqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa yang dikasihi seluruh ayah muslimin muslimat. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita ngarah kitab Kifayatul Mubtadi pada muka surat yang keempat. Kami keempat, bahagian yang keempat di bawah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala bi ulumihi fid daraini amin. Erti Islam. Jadi kita bincang di bawah tajuk untuk melengkapkan kehidupan kita sebagai untuk melengkapkan kita tiga ilmu utama di dalam Islam yang dinamakan ilmu fardu ain, yang kedua iman, dan yang ketiga ihsan. Jadi kita bincang dah sebagai mukaddimah, Islam itu merujuk undang-undang hukum hakam yang kita dapat memahami daripada ilmu di dalam ilmu fiqh. Sembahyang, puasa, zakat, haji, muamalat, munakahat, jinayat, itu di dalam ilmu syariat. Yang kedua iman, iaitulah ilmu tentang keyakinan di dalam hati kita kepada Allah, kepada Rasul, seluruh apa yang disampaikan oleh Rasul, sama ada kitab, kiamat, qada qadar, dan apa sahaja yang didatangkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wajib kita beriman. Dan yang ketiga ihsan, iaitulah satu ilmu fardu ain untuk kita ni menjaga hati kita, menjaga akhlak kita, menjaga adab kita, sama ada yang berkaitan dengan Allah ataupun sesama makhluk. Kemudian kita masuk perbincangan pada hari ini pada muka surat 4, baris yang keempat daripada bawah, erti Islam. Islam itu melahir seseorang kan sekalian hukum-hukum Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala yang membawa datang akan hukum itu oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa hukum itu, yang menyampaikan hukum hakam daripada Allah Ta'ala itu, maka wajib kita kena terima. Jadi Islam ni terima apa sahaja yang dibawa oleh Rasul. Makna Islam apa sahaja yang dibawa oleh Rasul. Islam yakni al-istislam. Islam itu ialah menerima, taat, terima apa sahaja yang dibawa oleh Rasul. Itu maknanya kita ni kita terima dan mengamalkan secara zahir, seperti sembahyang, puasa, zakat, haji, itu di dalam bahagian ibadah. Muamalah, hukum hakam dalam jual beli, hukum hakam dalam jual menyewa, piutang, gadai, hibah, hadiah, dan munakahat, nikah kahwin, dan jinayat. Maknanya semua ni Allah Ta'ala peruntukkan hukum hakam kepada kita, Rasulullah sampaikan, ajarkan kepada kita, maka wajib kita kena menerima semua apa sahaja hukum Allah Ta'ala, maka ini dinamakan Islam. Terima apa sahaja hukum yang disampaikan oleh Rasul daripada Allah Ta'ala, maknanya kita terima dan kita akan dengan zahir anggota kita. Itu maknanya Islam. Dengan bertutur seseorang, kita melafazkan, kita sebut dengan lidah kita dengan dua kalimah syahadah
iaitulah dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku naik saksi bahawasanya Nabi Muhammad adalah Rasul, utusan Allah Ta'ala. Jadi Islam ni kita terima semua sampaikan oleh Rasul dan kita amalkan dengan zahir anggota kita. Dalam bahagian ibadah, muamalah, munakahat. Maksudnya kita terima dan lepas syahadah, maka cukup syarat sebagai orang tu dinamakan orang yang Muslim, orang Islam. Baik. Ni mudah aja, kita baca terus. Ada yang tak tutup mic tu, tolong tutup sat. Baik. Rukun Islam ada 5 perkara. Ni mudah aja, kita baca terus. Pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. 2 kalimah syahadah ni wajib di atas orang yang bukan Islam kena mengucap 2 kalimah syahadah. Kalau baca Yasin 3 kali sekalipun belum menjam, melainkan dia nak jadi Islam. Dia kena baca, dia kena lafaz dengan lidah dia akan 2 kalimah syahadah. Kalau dia bisu, tunjuk dengan isyarat bahasa bisu. Kalau dia boleh bercakap, dia kena tutur dengan syahadah, dengan 2 kalimah syahadah. Jadi yang pertama rukun Islam iaitulah mengucap 2 kalimah syahadah. Perkara ni amat-amat dituntut kepada kita orang yang dah Islam, hukumnya sunat muakkad. Kita ni menyebut 2 kalimah syahadah. Sunat muakkad. Setengah ulama kata wajib sekali hidup kita melafazkan syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah jualah sebagai Tuhan yang sebenar. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu adalah Rasul, utusan Allah Ta'ala. Baik. Kemudian yang kedua, sembahyang tu setiap sehari. Ini maklum. Sembahyang dia ada 5 waktu. Subuh, Zuhur, Asar. Ini kita maklum. Kita nak kepada sembahyang. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah seseorang daripada mungkar. Ni yang kita nak fokus. Kita duk sembahyang tiap-tiap hari. Tetapi janji Allah benar. Allah Ta'ala sebut inna taukid, sesungguhnya pasti orang yang sembahyang ni pastinya inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sembahyang mencegah seseorang daripada melakukan kemungkaran. Mencegah daripada melakukan kemaksiatan. Ni yang kita berdoa Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala memberi taufik kepada kita. Jadi sembahyang ni mencegah seseorang daripada mungkar. Sama ada mungkar kemaksiatan yang zahir, ataupun dosa batin, ataupun dosa yang zahir, ataupun yang batin. Kalau sembahyang elok, pasti dia akan jadi elok. Tetapi kita muhasabah, tepuk dada kita, tanya iman kita. Bagaimana kelaku sembahyang kita lah ni? Ada sembahyang kita, tutup mulut kita daripada mengumpat kata yang tak sebenar tentang orang? Adakah mata kita dah katup, tak mau melihat perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Ta'ala? Adakah telinga kita ni sudah
tidak mau mendengar apa-apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Jadi kita muhasabah. Jadi kalaulah kita ni duduk semayang, dalam masa yang sama kita nak kepada benda-benda mungkar, maka kita minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala perbaiki keadaan kita. Perbaiki keadaan zahir kita. Perbaiki keadaan batin kita. Maka sembahyang ni Allah Ta'ala berfirman mencegah seseorang daripada mungkar. Tak mau perkara-perkara yang ditegah. Tak mau melakukan perkara-perkara kemaksiatan. Jadi Imam Ghazali dia sebut sembahyang ni ada dua. Kita kena jalan dua sekali. Hak zahir kita belajar fiqh. Syarat sah sembahyang, syarat sah wudu, syarat sah sembahyang, rukun-rukun sembahyang. Kemudian kita melaksanakan sembahyang itu dengan penuh tertib, adab. Maka ini orang panggil sembahyang zahir. Sembahyang batin, ni kena menghadirkan hati kita ni. Khusyuk, tawaduk, rendah diri kepada Allah. Tadarrak, memperhinakan diri kepada Allah Ta'ala. Kita minta Allah Ta'ala jadikan hati kita ni sebagai hati hamba Allah Ta'ala yang benar. Maka apabila terhimpun dua perkara ni, maka barulah kita ni diberi oleh Allah Ta'ala akan hakikat sembahyang, yang mana kalau kita sembahyang elok-elok zahir kita, batin kita dengan Allah Ta'ala, kita melakukan sembahyang dengan baik, insya-Allah Allah Ta'ala akan menjaga kita. Kita tak mau, kita tak suka dan kita tak teringin dah kepada benda-benda yang mungkar. Gaya dulu ni kita seronok nak dengar gosip, nak dengar mengumpat dan seumpamanya. Apabila sembahyang kita elok, kita mohon kepada Allah, kita berusaha buat, maka lepas daripada tu Allah Ta'ala akan menaikkan keadaan kerohanian kita. Maka kita tak mau dah mendengar perkara-perkara yang lara, perkara-perkara kemaksiatan, perkara-perkara yang sia-sia. Kita tak mau dah. Maknanya apabila kerohanian kita matang, Allah Ta'ala berikan, maka Allah Ta'ala bagi kepada kita tak mau dah kepada benda-benda yang mungkar, yang berdosa. Jadi kita mohon kepada Allah Ta'ala sebelum kita mati, moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita ni orang yang melaksanakan sembahyang dengan baik dan mendapat hakikat sembahyang yang Allah Ta'ala kurnia kita. Jadi kita kemarin kehilangan seorang permata ulama tua negeri Kedah Darul Aman, almarhum Tuan Guru Haji Ahmad Kuala Nerang rahimahullahu ta'ala. Dikhabarkan oleh anak dia dan utusan Malaysia buat laporan. Anak perempuan dia bagi tahu Tok Guru sebelum meninggal dunia jam 12.57 malam. 12.57 malam, sebelum dia nak tidur di hospital Kuala Nerang, Tok Guru minta orang-orang hak misi-misi hak jaga dia ni minta bantu Tok Guru nak sembahyang Isyak. Maka depa bantulah Tok Guru pun sembahyang, tidur, dan alhamdulillah Tok Guru habis umur dengan keadaan akhir umur dia dengan menunaikan solat sehinggalah sampai dia wafat. Jadi kita minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala memberi taufik hidayah kepada kita, anak isteri, zuriat-zuriat kita, supaya kita ni dibantu oleh Allah dapat menunaikan sembahyang dengan baik, dan moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita sembahyang yang mana sembahyang tu kita tak teringin dah mencegah diri kita, dan kita tak rasa teringin kepada benda-benda yang mungkar. Hati kita tak melihat benda-benda mata kita tak mau melihat kepada mungkar, telinga kita tak mau dengar perkara-perkara berdosa, kaki kita tak mau melangkah ke tempat-tempat yang berdosa, tangan kita tak melakukan perkara yang berdosa, perut kita tak makan perkara yang berdosa.
Jadi kita minta Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, dan begitu juga isteri kita, dan begitu juga Allah Ta'ala kurniakan kepada anak-anak kita. Bagi kita semua mampu mendirikan solat dengan baik dan mendapat hakikat sembahyang yang Allah Ta'ala janjikan kepada kita. Baik. Ketiga daripada rukun Islam, puasa di bulan Ramadan setiap tahun. Jadi sembahyang tadi ni kita kena belajar hukum fiqh dengan baik. Uduk macam mana? Kita nak ambil uduk, kena pastikan air tu air mutlak. Baru boleh kita ambil. Kita tengok dulu. Pastikan dulu air tu mutlak. Contoh, kalau kita ni menggunakan timba, kita kena pati dulu dalam timba. Ada apa tak dalam timba ni? Okey, tak ada. Apabila tak ada namanya air mutlak, maka kita cicak menggunakan air untuk beruduk. Tapi kalau ada tak cicak, tak boleh guna air tu. Namanya air najis oleh kerana tidak cukup dua. Tak boleh. Tu kita belajar dah. Cuma kita peringat balik. Begitu juga sembahyang, dia ada syarat-syarat dia. Syarat sah sembahyang yang pertama, Islam. Yang kedua, masuk waktu. Kemudian syarat yang lain, syarat sah sembahyang yang lain, iaitulah menghadap kiblat. Syarat sah sembahyang yang lain, suci badan, suci pakaian dan tempat sembahyang daripada najis yang tak dimaaf. Jadi kita kena jaga. Kita kena jaga tandas kita. Kita kena jaga bilik ayak kita. Supaya kita tak bawa najis di dalam sembahyang kita. Tu kita kena halusi elok-elok. Kalau kita kencing dengan baik, buang ayak kecil dengan elok. Jangan bagi terpercik, kena di betih kita ataupun kena di paha kita. Kalau sekiranya kena di anggota kita, kita kena siram cucuk air. Begitu juga di pakaian kita, kita kena berhati-hati. Nak jaga ni, kita kena jaga di dalam bilik air lagi. Uduk dengan elok. Kalau mandi wajib dengan elok, dengan sempurna. Meratai air ke seluruh. Begitu juga kalau kita tandas kita tu, kita buang air kecil, kita basuh dengan sempurna. Supaya tak terjadilah kita membawa najis. Apabila kita pijak lantai yang ada najis, tapi kita dalam keadaan kita membawa najis. Jadi kita kena halusi. Kena pati bagi elok. Sebab sahnya sembahyang, syarat dia. Di antaranya suci badan, pakaian dan tempat sembahyang daripada najis yang tak dimaaf. Itu kita kena jaga. Di samping rukun-rukun sembahyang, kita kena belajar. Dan kita kena buat bagi elok. Rokok dengan tamak-ninah. I'tidal dengan tamak-ninah. Sujud dengan tamak-ninah. Kita kena diam. Ketika rokok, ketika i'tidal, ketika sujud. Kita kena ada rokok. Kita kena ada tamak-ninah. Berhenti bergerak semua anggota seketika. Itu kita kena jaga. Baik. Begitu juga munat dengan sempurna. Terutamanya orang perempuan. Jangan bagi nampak rambut. Begitu juga bahagian dagu tu kena tutup. Kerana yang boleh dibuka ke sembahyang oleh orang perempuan hanyalah dibenarkan muka dan dua tapak tangan sahaja. Adapun bawah dagu kita katuk di dalam sembahyang kita. Kemudian ketiga, puasa bulan Ramadan setiap tahun. Ni kita duk puasa dah. Daripada kecil sampai gelar. Tapi kita minta kepada Allah Ta'ala supaya kita dapat hakikat puasa yang dijanjikan oleh Allah kepada kita. Ya ayyuhallazina amanu, hai sekalian orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, difardukan kepada kamu puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, seperti mana difardukan kepada umat-umat dulu. Dengan puasa itu pasti kamu bertakwa. Jadi kita nak takwa.
Apa dia takwa? Iaitulah Allah Ta'ala memberi sifat kepada kita imtithalul awamil wajtinabin nawahi, buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggal apa yang dilarang. Ini maksudnya apabila kita puasa elok-elok sebagai hamba Allah Ta'ala, mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan kepada kita sifat, Allah Ta'ala akan memberi kepada kita pakaian takwa. Iaitulah Allah Ta'ala mengizinkan kita melaksanakan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang. Meninggalkan apa yang ditegah, yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Kalau puasa elok, tentu dia dapat sifat takwa. Anggota dia tak mau buat benda-benda haram. Batin dia pun tak mau benda-benda haram. Maka Imam Ghazali memberi beberapa martabat puasa ini kepada 3 bahagian. Yang pertama, martabat awam. Ini hak rendah sekali. Puasa hanyalah daripada lapar dan dah ubah apa-apa. Terus buat maksiat. Na'udzubillah. Puasa tapi buat kemaksiatan. Na'udzubillah. Yang kedua, puasa orang khawas. Moga-moga kita menjadi orang yang khawas. Macam mana dia berpuasa? Yang pertama, tak makan, tak minum, tak buat perkara yang batalkan puasa. Dan 7 anggota dia turut berpuasa. Mata tak mau tengok benda haram. Mulut tak mau berkata benda haram. Hidung dia tak mau cium benda-benda yang haram. Begitu juga telinga tak mau mendengar benda haram. Kaki tak mau berjalan kepada yang haram. Tangan tak melakukan yang haram. Perut tak makan haram. Kemaluan tidak mau melakukan perkara yang haram. Tu orang panggil khawas. Bukan sahaja dia berpuasa tak makan tak minum, bahkan dia menjaga anggota dia tak melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ini orang yang khawas. Maka dapatlah perasaan takwa. Dapatlah sifat takwa yang Allah Ta'ala berikan. Dan yang tinggi sekali, puasa khawasul khawas. Ini puasa Rasul. Puasa awliya, kekasih wali Allah Ta'ala. Yang pertama, tak makan tak minum, tak melakukan perkara yang batalkan puasa. Yang kedua, 7 anggota mereka dipajaga tak mau melihat, tak mau terlibat dengan yang haram. Kemudian ditambah lagi hati mereka sentiasa nak syuhud, mengingati Allah Ta'ala setiap masa, setiap saat, setiap ketika. Hati ini nak ingat Allah Ta'ala, nak berzikir mengingati Allah di dalam hati mereka. Ini orang yang tinggi martabat puasa mereka itu. Ini maklum. Keempat, membayar zakat. Mengeluarkan membayar zakat. Jadi puasa bulan Ramadan, kalau kita tak berpuasa, kita kena qada. Bagi orang yang dah mati, kita kena bayar fidyah. Yakni sehacup dan sedekah itu Allah Ta'ala menggantikan pahala bagi orang mati. Begitu juga ataupun orang yang hidup sakit, tidak ada harapan untuk hidup. Hak tu dalam bab puasa lah. Kita belajar dalam fiqh. Al-fiqhu, al-fahmu. Fiqh itu menuntut kepada faham. Yang keempat, membayar zakat. Zakat harta, zakat perniagaan, zakat ternakan, zakat emas dan perak. Sekiranya cukup haul dan nisab, maka wajib kita mengeluarkan zakat. Untuk membersihkan harta kita. Untuk membersihkan harta kita, yakni kita mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat. Jadi qadarnya boleh kita rujuk di pejabat zakat, qadarnya berapa. Apabila cukup haul dan nisab, qadarnya berapa, maka kita kena keluar zakat. Habis. Kelima, mengerjakan haji ke Baitullahil Haram bagi orang yang kuasa, bagi yang mampu. Kalau mampu disudut, yang pertama keuangan, kemampuan. Yang kedua kesihatan. Kemudian yang ketiga keselamatan. Kenderaan.
yang keempat. Kalau cukup syarat-syarat tu, maka wajib kita pi ke haji, ke Baitullahil Haram. Kita kena pi ke Baitullahil Haram, Makkah Al-Mukarramah untuk mengerjakan haji. Apa dia haji? Iaitulah apabila kita mendapat Arafah, dapatlah haji. Al-Hajju Arafah. Haji itu ialah apabila mendapat Arafah, kita ukuf di Arafah, maka dapatlah haji pada ketika tahun itu. Jadi kalau kita tak sempat, maka tidaklah mendapat haji ketika itu, kita kena buat lain. Jadi haji itu ialah kita ukuf di Arafah. Kemudian kita tawaf. Sa'i ukuf. Kemudian melontar, tahlul. Itu maklum. Kita belajar dalam ilmu fiqh. Jadi nak pi ke haji ataupun umrah, kita kena belajar bagi elok-elok. Supaya kita ni buat ibadah dengan baik. Tu almarhum tu Isa Lasik rahimahullah. Dia sebut nak pi ke haji ataupun ke umrah, belajar supaya kita buat dengan sempurna amal ibadah. Supaya kita terhasilnya ibadah itu dengan elok. Jangan dia kata, pi haji, pi umrah tak belajar. Bukan wak balik pahala, takut wak balik bala. Ni bahaya. Kita kena belajar macam mana cara mengerjakan ibadah haji dengan sempurna, tawaf dengan sempurna, syarat sah tawaf berudu. Dan suci daripada najis. Dia seperti sembahyang juga. Tawaf ni, dia kena ada wudu, dia kena suci badan, pakaian kita daripada najis yang tak dimaaf. Tu kita kena jaga elok-elok. Kadang-kadang orang pi buat haji, pi buat umrah, dia masuk dalam tandas di belah Mekah tu, dia masuk kalut-kalut, lepas tu paip air tu laju. Apabila dia buka, terus paip air tu tembak lantai, naik percik ke kain ihram dia. Menyebabkan bahaya. Apabila terkenanya najis, air kencing yang terpercik, mercik kena di kita. Jadi bahaya. Jadi kita kena cermat. Apabila masuk ke dalam tandas, jaga kain ihram kita baik-baik. Kita buang air dengan elok, suci dengan elok, dengan baik. Supaya sah ibadah tawaf kita. Sah tawaf, sah haji. Sah tawaf, sah umrah. Kalau tak sah tawaf, tak sah haji, tak sah umrah, na'udzubillah. Tu Tok Wisaleh kata, nak pi haji, nak pi umrah, kena belajar. Kalau tak belajar, takut wak balik bala. Apabila tak sah, kita tak boleh buka ihram. Kalau kita buka, bahaya. Kalau kita potong kuku kena dam, gunting rambut kena dam, pakai pakaian menutup yang meliputi, seperti orang lelaki pakai kepiah, orang perempuan menutup muka, kena dam. Atau kita kena belajar bagi elok. Kita kena belajar. Supaya kita buat dengan keadaan yang elok. Kemudian macam pengalaman saya pi dulu ni. Saya bawa orang dengan reaksi pi ke umrah. Jadi pakcik ni kata, Ustaz, masa makan dia mahbang, Ustaz, alhamdulillah lah. Dia orang panggil amanah. Dia amanah dengan apa yang dia buat. Dia bertanggungjawab dengan apa yang dia buat. Dia kata, Ustaz, tadi ni pakcik pi sa'i. Pi sa'i dalam keadaan pakcik ni memang tak cukup satu pusingan lagi. Dia tawaf 6. Lepas tu, tak cukup satu lagi 7 pusingan. Dia terlupa. Tiba-tiba dia tersedak ketika sa'i. Dia teruskan habis 7 Safa dan Marwah. Lepas tu dia tahallul. Macam mana pakcik ni? Dia tak buang kain ihram pun lagi. Saya kata, pakcik, ni saya nak habis makan tak lagi. Lepas tu saya nak pergi masjid lah. Nak buat umrah. Sebab tadi ni, lepas balik niat, saya tak larat, saya pergi tidur dulu. Kemudian barulah nak, lepas makan lagi saya nak pergi buat. Pakcik tadi,
turun-turun bas tu terus dia pergi buat. Dia nak bagi siap-siap. Saya tak larat, saya pergi tidur dulu hari tu. Keletihan. Saya kata, pakcik lah ni lagu ni lah. Saat lagi saya nak buat umrah, pakcik buat lain. Pakcik kena bayar dam oleh kerana potong rambut. Potong rambut. Sebab pakcik tahallul dalam keadaan tawaf tak cukup satu pusingan lagi. Mujuklah pakcik tak buang baju lagi. Tak pakai pakaian, tak pakai kepiah apa lagi. Kalau tak, banyaklah dam tu kena. Lah ni jom kita pergi buat. Dia pun ikut tawaf lain. Kemudian sa'i lain dan tahallul. Dia bayar dam hak dia potong rambut tadi. Bagi makan kepada 10 orang fakir miskin. Ambil duit sedekah lah kak. Dekat orang-orang fakir miskin tu 10 rial. Bagi cukup 10 orang. Orang-orang sampah-sampah di sekitar Masjidil Haram tu. Tu kita kena ada ilmu. Kita kena belajar. Supaya kita pergi ke sana, kita sendiri yang buat tanpa kita ni tiru siapa-siapa. Maknanya kita faham hukum tu, kita buat. Alhamdulillah pakcik tu ada ilmu juga. Dia pergi, dia belajar juga. Dan dia amanah. Oleh kerana dia tak cukup, dia tersilap, dia pergi tahlul, dia bagi tahu, kemudian dia buat lain. Alhamdulillah. Baik. Kelima, mengerjakan haji ke Baitullahil Haram bagi orang yang kuasa. Yang pertama, dia ada cukup kemampuan keuangan. Yang kedua, sihat tubuh badan. Yang ketiga, aman. Yang keempat, kenderaan yang baik untuk menyampaikan kita ke sana. Maka wajib pergi. Maka kalaulah dalam keadaan contohnya COVID ni, duit cukup dah. Tapi tak boleh pergi ikut kota giliran. SOP-nya makin ketat. Giliran kita tak sampai lagi, tak boleh pergi. Duit cukup dah. Pak mati. Wajib waris upah haji kepada orang yang mati dalam keadaan mampu. Tapi tak ada nak pergi. Wajib upah haji. Kena wasiat kepada anak-anak kita. Sekiranya mak, sekiranya ayah mati. Perkara pertama, tolong upah haji dulu. Sebelum daripada apa-apa, lepas nak bedak apa-apa ke, hak bahagian ni kena bagi selesai dulu. Upah haji. Kerana ayah mampu. Ataupun kerana mak mampu. Tapi tak boleh nak pergi. Oleh kerana kekangan COVID dan seumpamanya. Dimaklumkan, kalau nak pergi ke umrah, kalau Lala ni lah, kalau dulu harga 7,000, kemungkinan jadi 14,000 sekali ganda. Oleh kerana yang pertama SOP di sana berat. PP tu kena kuarantin dulu dalam hotel, bukan boleh pergi masjid lagi. Kena kuarantin dulu. Kena ikut syarat-syarat dia. Berat nak masuk dalam Masjidil Haram tu, SOP dia kuat. Terkadangnya hotel tu dah setahun lebih dah. Kadang-kadang banyak benda-benda yang rosak dan seumpamanya hak pekerja hotel pun kena buang. Jadi mereka nak cover balik, harga hotel tu jadi tinggi. Jadi tinggi. Jadi mahal kalau nak pilih ni. Sabar saat lah. Kita sabar saat. Kalau ada duit banyak sungguh, pergi tak apa. Sebab mudah buat kerja lah ni. SOP ketat tapi mudah buat kerja. Kerana orang tak ramai. Kalau ada duit banyak, pergi tak apa. Boleh pergi. Saya tengok dalam Facebook semalam, kawan saya di Kuala Lumpur, Ustaz Maulana apa, saya tak ingat dah. Dia dah bagi nombor. Siapa-siapa yang nak pergi untuk mendapat visa, boleh kontak nombor tu. InsyaAllah kalau ada siapa nak pergi tu, boleh dapat nombor yang hak kawan saya share tu, insyaAllah. Kemudian, mengerjakan haji ke Baitullahil Haram bagi orang yang kuasa, bagi orang yang mampu mengerjakan haji. Habis itu. Ini mudah saja kita baca sebagai orang mengambil berkat daripada tulisan ulama ini. Kemudian erti iman. Iman ialah membenar hati seseorang akan sekalian barang yang membawa datang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, daripada sekalian hukum-hukum
di dalam amalan zahir daripada bahagian ibadah, muamalah, munakahat, jinayat dan sekalian hukum-hukum di dalam amalan hati daripada bicara sifat-sifat mahmudah dan sifat-sifat mazmumah. Jadi iman ni orang panggil a'malul qulub, amalan hati. Islam tu a'malul jawarih, amalan anggota luaran. Islam. Islam ni terima semua hak Allah Ta'ala sampaikan kepada Rasul, Rasul sampaikan kepada kita. Terima semua daripada amalan zahir. Dengan anggota kita, tu Islam. Yang kedua iman. A'malul qulub, amalan hati. Yakni iman tu terima di hati kita dengan yakin. Allah, Tuhan. Nabi Muhammad, Rasul. Dan Rasul yang lain. Yang wajib kita kena iman 25. Dan ada lagi Rasul-Rasul yang lain. Lebih daripada 25 tu ada. Tapi kita wajib kita kena ketahui 25. Kemudian malaikat, kita beriman. Kitab, kita beriman. Benar kesemuanya kitab itu. Kiamat, kita terima. Beriman teguh. Qada qadar, kita kena terima di dalam hati kita. Bukan sahaja perkara tu. Bahkan apa yang dibawa oleh Rasul, apa yang disampaikan oleh Rasul, wajib terima dalam hati. Seperti disebut sini. Iman ialah menerima hati. Maknanya kita terima, yakin dalam hati. Seorang akan sekalian barang, semua perkara. Sekalian barang, yakni semua perkara yang membawa datang oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Daripada sekalian hukum-hukum di dalam amalan zahir daripada bahagian ibadah. Kita kena terima sembahyang wajib. Kita yakin hati kita sembahyang ni wajib. Puasa wajib. Zakat bagi yang cukup haul dan nisab wajib. Muamalah wajib. Kemudian munakahat. Kemudian muamalah. Jual, beli cara Islam wajib. Kita kena yakin dalam hati lagu tu. Sewa menyewa cara Islam. Hutang piutang cara Islam. Hebah, hadiah. Dan seumpamanya. Kena ikut hukum hakam. Dan munakahat. Nikah kahwin cara Islam. Dia kena ada lelaki, perempuan, ijab, qabul, wali dan saksi. Lelaki, perempuan, ijab, qabul, wali dan saksi. Itu wajib. Di dalam bahagian yang berkaitan dengan munakahat. Itu nafkah batin, nafkah zahir. Tolak hidup, tolak mati. Edah hidup, edah mati. Itu kita kena ikut, kita kena patuh. Sebab apa? Kerana dunia ni, tempat kita mengabdikan diri kepada Allah. Dan dunia ni kata Nabi, penyara. Apabila penyara, kita ni nak bebas. Tak apa nak boleh bebas sangat lah. Semayang, kena semayang. Puasa, kena puasa. Zakat, kena keluar zakat. Haji, kena pergi haji. Muamalah, cara Islam kita kena ikut. Munakahat, cara Islam kita kena ikut. Sebab apa? Kerana dunia ni Allah Ta'ala jadikan ujian kepada kita. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Dunia ni penjara orang mukmin. Apabila penjara nak bebas sangat, tak boleh. Kita ada undang-undang. Tetapi insya-Allah kita akan mendapat balasan di akhirat nanti. Kita akan senang di akhirat nanti. Lah kita penat, kena mengaji, kena ibadah, kena ikut undang-undang syariat. InsyaAllah pasti akhirat nanti kita akan mendapat ganjaran pahala. Kita akan mendapat ganjaran yang bahagia. Ad-dunya, Rasul sebut, yang dikatakan dunia ni tempat kita usaha. Dan akhirat tempat kita terima balasan. Di akhirat nanti kita terima balasan yang baik daripada Allah Ta'ala. Gitu. Baik.
Kemudian, dan sekalian hukum di dalam amalan hati, kita kena yakin. Hati kita ni kena bersifat dengan sifat yang diredai oleh Allah daripada bicara sifat-sifat mahmudah. Sifat-sifat yang baik, yang terpuji. Seperti syukur, tawadhu', dan seumpamanya. Kita tak boleh takabur, tak boleh riak, tak boleh ujub. Kita kena bersifat dengan sifat yang dipuji. Syukur, tawadhu', ikhlas. Itu kita kena usaha. Kerana semua ni disuruh oleh Allah, disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka wajib kita kena ikut, wajib kita kena terima. Itulah iman. Dan sifat-sifat mazmumah kena buang daripada hati kita. Allahu Akbar. Nak bagi masuk hak elok, kena buang hak tak elok. Nak bagi masuk benda yang baik, kena buang yang tak baik. Nak bagi hati kita elok, kena buang yang tak elok dulu. Kena buang takabur, kena usaha bagi buang riak, berusaha bagi buang ujub. Hubbud dunia, cinta dunia, kena buang dulu. Bersihkan dulu. Barulah yang baik tu mau duduk di dalam hati kita. Gitu. Baik. Macam gelas. Nak boleh ayak, kita boleh minum. Kita buat ayak masak. Cawan tu kena bersih. Tapi kalau ada tek cicak, kita buah ayak, tak bersih, tak boleh minum. Kalau nak minum, kena buang dulu najis. Basuh dulu. Baru buah ayak, baru boleh minum. Inilah ibarat seperti hati. Gitu. Minta doa kepada Allah Ta'ala. Supaya Allah Ta'ala berikan kepada kita sifat mahmudah. Allah Ta'ala hiasi hati kita dengan sifat-sifat mahmudah yang terpuji. Yang dipuji oleh Allah Ta'ala daripada sifat hati kita. Habis itu. Allahu Akbar. Jadi orang panggil emosi saya ni tak apa-apa nak stabil lagi. Oleh kerana terkejut kematian almarhum Tok Guru yang sangat disayangi. Dulu almarhum Tok Saleh meninggal. Dekat 2 minggu. Duk termenung, duk sorang-sorang, duk teringat. Begitu juga hari tu Tok Guru Baba Mat Kupang Baling. Tu pun macam tu juga, orang hak kita sayang, hak kita dekat. Begitu juga kemarin Tok Guru Haji Ahmad. Yang menyedihkan Tok Haji Ahmad ni, Allah Ta'ala uji awliya, kekasih-kekasih dia. COVID, isteri COVID, tengah kuarantin. Anak-anak COVID, tengah kuarantin. Semua kuarantin di pondok. Anak orang boleh main tak hati. Lain semua tak boleh main. Allahu Akbar. Ni maknanya kita kalau kena ujian sikit, maknanya tak banyak lagi seperti uji para rasul. Daripada muda mengaji, kemudian balik daripada Mekah mengajar sampai meninggal dunia. Mati pula dalam keadaan sembahyang lagi, insya. Minta misi-misi bantu di hospital kalau orang tu bantu boleh sembahyang, insya. Allah Ta'ala uji. Semua keluarganya tak boleh hantar jenazah kemarin. Jadi orang kata apa? Inilah orang kata asyaddu bala'an al-anbiya summa amsal. Yang paling kuat diuji iaitulah anbiya. Kemudian yang kurang dalam martabat anbiya, awliya, wali-wali. Jadi kalau banyak ujian tu sabarlah, insya-Allah jadi wali. Insya-Allah jadi kekasih Allah Ta'ala. Allah ujian. Macam-macam. Kok ni. Sabar. Moga-moga kita menjadi wali Allah Ta'ala. Gitu.
Dan daripada semuanya, maknanya iman ni terima semua apa yang Allah Ta'ala sampaikan kepada Rasul, Rasul sampaikan kepada kita, terima di hati kita dengan yakin. Nah, daripada perkara-perkara keimanan, daripada perkara-perkara syariat, daripada perkara-perkara ilmu untuk menjaga hati kita, kita kena terima adalah kewajipan kita sebagai hamba Allah yang beriman. Daripada cerita-cerita yang gaib-gaib, daripada cerita-cerita yang gaib-gaib, seperti hari kiamat, syurga, neraka, dan lain-lainnya. Maknanya kita terima apa yang dicerita, semuanya benar belaka daripada perkara yang gaib, seperti syurga, seperti kita yakin pasti berlaku. Ada seorang kiai daripada Surabaya, Jawa. Dia kias. Dia kata, kalau kita nak ubah rumah, kita buang barang-barang yang berharga dulu. Begitu juga dia kiaskan, nak berlakunya kiamat, Allah Ta'ala menjemput orang-orang soleh, ulama-ulama, wali-wali dia. Banyak mati sehari dua ni. Allahu Akbar. Tok Wajah Ahmad. Begitu juga kemarin muda lagi Ustaz mengajak di Pondok Fauzi. Dia dalam keadaan dalam duk tunggu-tunggu tu rebah, jatuh. Meninggal dunia. Kemudian postmortem. Dekat 2 hari baru boleh dikeluarkan di hospitalian. Allahu Akbar. Kita minta Allah Ta'ala menjaga iman kita. Allah Ta'ala beri menjaga Islam kita, ihsan kita, supaya kita menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan Allah Ta'ala terima kita sebagai hambanya yang diredai. Kemudian kita terima semua apa yang Rasul kita sampaikan kepada kita. Sama ada perkara itu hukum hakam, ataupun perkara keimanan, ataupun cerita-cerita yang gaib, seperti hari kiamat, syurga, neraka, dan lain-lainnya, wajib kita kena beriman. Habis itu. Kemudian rukun iman ada 6 perkara. Ini semua kita dah maklum. Cuma kita nak muzakarah, kita nak peringat balik cara-cara beriman dengan Allah Ta'ala. Cara-cara beriman dengan apa sahaja daripada 6 rukun iman ni, kita kena belajar cara-cara beriman. Kita belajar dah. Cuma kita nak peringat balik. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kefahaman, menambahkan kefahaman, menambahkan keberkatan, menambahkan kepada kita amal. Dan Allah Ta'ala istiqamahkan kita. Moga-moga apa yang kita belajar ni diberkati oleh Allah Ta'ala. Habis itu. Moga-moga Allah Ta'ala matikan kekasih-kekasihnya dalam keadaan husnul khatimah. Moga-moga Allah Ta'ala matikan kita juga dalam keadaan husnul khatimah. Habis itu. Kemudian kita berhenti di situ. Rukun iman ada 6 perkara. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi kita berhenti awal sikit. Kerana orang kata apa? Dah elok dah tempat berhenti itu. Tajuk baru. InsyaAllah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Ada soalan lain tak insyaAllah? Rasanya mudah-mudah je hari ni. Wallahu'alam. Tak ada apa. Jadi sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah.